Okey. Baik. So fungsi tadi cikgu beritahu apa yang paling penting, dia ada objek, dia ada image. So yang mana pertama kebiasaannya akan jadi objek, yang dipetakan akan jadi image. Okey, baik. Kita berbalik semula kepada pemahaman tentang domain dan juga kodomain. Okey, dekat sini dia beritahu objek mestilah domain dan image mestilah kodomain. Okey. Cikgu nak perbetulkan sedikit Sebenarnya tidak semua objek, keseluruhan objek adalah domain. Tetapi tak semua image itu adalah kodomain. Faham tak? Penting juga ni. Okey, maksudnya macam ni. Untuk soalan ni, awak nampak tak? Semua ni dipetakan secara sama rata. Maksud cikgu, 2 dipetakan kepada 5. 5 dipetakan kepada 11. 13 dipetakan kepada 27. Untuk kes macam ni, semua ini dikira sebagai domain dan dia juga merupakan objek. Boleh faham? Dalam masa yang sama, apabila semua dipetakan serentak, semua ini adalah image dan semua ini adalah kodomain. So, boleh faham tak maksud cikgu? Tetapi katalah cikgu ada 25 kan? Okey. Lepas tu cikgu ada dekat sini 4, 10. Tiba-tiba cikgu ada 12 dekat sini. Yang dipetakan cikgu cuma ada 2 dengan 4, 5 dengan 10 je. Yang 12 ni dia tak ada pemetaan daripada mana-mana nombor. Okey, soalan cikgu. 2 dengan 5 ni nama dia apa? Image ke objek? Objek. Objek. Okay. Semua 2 dan 5 adalah objek. Dia adalah domain ke tak? Domain cikgu. Domain. Yes. Sebab semua dipetakan, kita namakan dia sebagai domain juga. D-O-M-O-I-N. Domain pula. Domain. A-I-N. Sorry Itu yang pertama. Okay. Yang kedua. Yang dipetakan hanya 4 dan 10 saja. 12 ada pemetaan tak? Tak ada cikgu. Tak berlaku. Okay. Soalan saya. Yang mana image? 4 dengan 10 cikgu. 4. So image hanya yang dipetakan daripada objek sahaja. So dia punya image hanya ada 2 sahaja, iaitu 4 dan 10. Boleh faham? Okey. So apa objek dan domain dia? Yang ni dua-dua sama. Dia akan dapat 2 dan juga 5. Okey. So yang 12 ni. So 12 ni dia bukan image, betul tak? So agak-agak awak 12 ni apa? Domain cikgu. Okey. So kita boleh katakan bahawa dekat sini kita ada satu lagi item, nama dia kodomain. Okey, kodomain ni apa nilai dia? Adakah 12 sahaja? 4, 10, 12 cikgu. Yes. 4, 10 dan juga 12. Boleh faham? Maksudnya yang benda yang dekat sebelah kiri cikgu ni, dia image tak tentu semua image tu kodomain. Tetapi cikgu boleh katakan bahawa kebanyakan domain itu adalah image. Okey, so apa kesimpulannya ni? Kesimpulannya kita akan buat satu benda yang paling penting, iaitu objek akan dapat image. Betul? Okey, daripada image ini tak semua set yang pertama, set yang kedua adalah kodomain. Hanya bukan semua image. Maksud cikgu kalau tengok macam ni lah kita buat simple example lah. So 2, 5, 2 dipetakan kepada 4, 5 dipetakan kepada 10, ada juga 12. Okey, kita kena sebut dan kita kena senaraikan. Yang pertama kita ada objek. So objeknya adalah berapa? Kita buat curly bracket, kita buat koma 2 dan 5. Okey, apakah domainnya? Domain adalah sama kan?
2 dan juga 5. Okey. Ha, So apa image-nya? 4 dengan 10 cikgu. Yes, 4 dan juga 10. So apa kodomennya? 4, 10, 12. So kita ada 4, 10 dan juga 12. Okey. So apa kesimpulannya? Kita boleh kata bahawa objek dan image itu ada kaitan. Kalau 2 objek akan dapat 2 image. So domain kalau kata ada 4 dekat sini. Tapi 4 dengan 12 tu tak dipetakan. So domainnya adalah apa sahaja yang berada dalam set yang pertama. Apa sahaja yang berada pada set yang kedua itu adalah kodomain. Apa sahaja yang berada pada set yang pertama dinamakan sebagai domain walaupun ianya tidak dipetakan. Okey, faham Ni konsep asal untuk pengenalan fungsi. Ada objek, ada domain, ada image dan juga ada kodomain. Okey. Dalam masa yang sama, dekat sini kan ada satu lagi item. Nama dia July. Okey. So dekat nota cikgu tak ada tahu pasal July. Tetapi kena ingat ada satu lagi tambahan term iaitu July. Bukan julap. Julap tu sakit perut keluar masuk toilet. Ni July. Ataupun in English kita ada range. Okey. July ni berapa nilai dia? 4 dengan 10 cikgu. 4 dengan 10. Siapa yang boleh jawab? Kenapa jawapan 4 dan 10? Kenapa Ryan? Sebab dia sama dengan image cikgu. Yes, bagus. So julat dia adalah image. Awak nampak tak? Sebenarnya kalau kita tak buat formula, dia macam berterabur. So that's why kalau cikgu kan, cikgu suka kita buat satu term sebab ada objek, ada domain, ada pula image kan, ada pula kodomain. So kadang-kadang kan bila kita dalam exam, bila kita tengah serabut sangat, soalan dia simple je. Yang manakah kodomain? Sebab dia macam main dengan main kan, ada ko, ada do. So kadang-kadang macam alamak, itu aku rasa macam depan tu kodomain, yang kedua tu macam domain. So biasanya kita ni akan berbolak-balik. Itulah iman kan, macam kejap-kejap hari ni macam aku rasa macam depan tu domain, tu kodomain, lain lah. So bila kita confuse, kita rasa macam tak ada solution. That's why cikgu suka buat satu formula. Okay. So apa formula dia? Dia macam ni, simple je. Mula-mula dengan O. Ingat tau? O ni nama dia otak. Tengok zombie tak? Zombie dia suka makan otak kan? Otak kan? Tu O. Tu yang pertama. So yang kedua, kita akan ada I. I itu iman. Okay? So kita ingat tau, otak itu more kepada objek. Tu yang pertama. I ni more kepada apa? Image. So cikgu namakan sebagai iman. Okay. So lepas tu dia ada J. J tu apa? Julat cikgu. Julat. Okay. So dekat sini otak, iman dan jiwa. Okay, simple je. So kena ingat bahawa objek ada image. Dalam image ada julat. So kita akan buat otak, iman dan jiwa. Okay. So nak tentukan yang mana domain, yang mana kodomain. Dia kena start dengan D dulu. D itu adalah domain. Dalam bahasa mudahnya, cikgu akan bina ayat otak, iman sama dengan jiwa. Jiwa ini kita buat dan, K ini kita buat kasih. So ayat dia macam berbunga-bunga sikit lah. Otak, iman, jiwa sama dengan dan untuk domain kasih. So kalau kita boleh hafal keyword ni, sampai bila-bila pun awak akan hafal. Cikgu dah mengajar 15 tahun. Kadang-kadang cikgu lupa-lupa juga. Sekarang cikgu confuse. Domain dulu ke kodomain? So kalau cikgu ada keyword ni, keyword mudah ni, so macam mana keadaan sekalipun cikgu akan ingat. Objek itu otak. Yang pertama objeknya. Yang kedua image-nya. Image sama dengan jiwa sebab dia adalah iman dan jiwa kan. Dia sama dan untuk domain
Okay, untuk kasih. Beza dia yang dekat domain ni semua set pertama, dekat kodomain tu semua unsur pada set yang kedua. Itu saja. Tapi O dengan I ni yang ada pemetaan antara satu sama lain. Okey. Faham tak apa yang cikgu nak terangkan ni? Ada berapa orang ni? Cikgu ada lebih kurang 6 orang. Seorang tak boleh masuk. Ryan faham Ryan Faham cikgu? Boleh ke tak keyword tu? Anis, boleh Anis? Izzuddin. Oh, Boleh. Izzuddin. Okey. Afifah. Fatimah Aisyah. Okey. Sofia Khadijah. Baik. So kalau Boleh, kamu cikgu. kata boleh, cikgu nak buat satu soalan. Okey. So kita ada dua set. Yang ni set A, ni set B. Okey. Cikgu ada beberapa nombor lah. Cikgu ada 4. Lepas tu cikgu ada 5, 6, 7. Okey. Cikgu ada 8, 9, 10. Okey, cikgu 5 dipetakan kepada 8, 6 dipetakan kepada 9, 7 dipetakan kepada 10. Okey. 4 tak ada geng. Soalan yang pertama, soalan cikgu adalah senaraikan. Yang pertama, cikgu nak awak senaraikan objek sahaja. Yang kedua, senaraikan domain sahaja. Yang ketiga, senaraikan julat sahaja. Yang keempat, senaraikan image sahaja. Yang kelima, senaraikan kodomain sahaja. Okay. Lepas tu kita ada juga satu lagi perkara penting. Nak tentukan benda ni fungsi ke bukan fungsi. So kita akan masuk pada jenis-jenis fungsi. Baik, jawab ni dulu. Tak payah nak salin sangat-sangat. Buat yang penting-penting je. Tapi kebiasaannya dalam bentuk nak senaraikan, awak kena buat bracket. Dia kalau macam ni, dia tak sesuai. Ini untuk set. Ini untuk set. Biasa kita gunakan segi apa tu nama dia? Kurungan macam ni kan. Untuk fungsi ni kebiasaannya kita akan gunakan curly bracket. Kita cuba senaraikan semua jawapan ni dalam bentuk curly bracket. So kalau ada banyak unsur, kita kena buat apa? Kena buat koma, koma, koma. So buka kurungan, tutup kurungan. Buka kurungan, tutup kurungan lah. Okay, macam tu. Okay, tak apa. Hari ni hari pertama. So kita jangan expect kita nak cover sampai tajuk fungsi songsang kan. Cikgu suka kalau kelas pertama kita kenal-kenal dulu sikit, fahamkan teknik dia macam mana dan asas dia. So nanti kelas kedua, kelas ketiga kita laju je. Okay, tu yang pertama. So sambil-sambil awak buat tu, cikgu nak membil sekejap, teruskan menjawab. Selepas daripada awak kenal objek, image, domain, kodomain dan julat, kita ada satu benda yang dinamakan sebagai jenis-jenis fungsi. Cikgu, apa jenis-jenis fungsi tu? Yang pertama, jenis fungsi satu kepada satu. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis fungsi banyak kepada satu. Yang kedua, fungsi yang dinamakan sebagai banyak kepada banyak. Cikgu, apa maksud benda tu? That's why awak kena faham objek dengan image. Bila masuk sahaja bab jenis fungsi, kita kena refer kepada kita kena merujuk kepada objek dengan image dia. Satu objek, satu image. Banyak objek, satu image. Itu maksud dia. Tapi yang tu kita akan buat sekejap lagi. Semua pun ada buku teks kan? Kita akan tengok buku teks. Buku teks tingkatan 4. So nampak dekat situ? Nampak tak? Cikgu nak gerak kepada dah. Cepat-cepat dah pukul berapa dah? Okay, jom cikgu kita bincang sama-sama Okay. Apa jawapan objeknya? 4,5 4,5. 7. Okey. 6,7. 4 tu termasuk ke? Ryan? Masuk je ke? Ya ke? Objek Tak. lain. Objek 4 tak termasuk sebab 4 itu tidak dipetakan dengan mana-mana image. So 4 tu bukan objek.
Salah Okey. So tolong fahamkan. Yang nak baca semua nombor hanya pada domain sahaja. So domain dia berapa? Domain dia 4, 5, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Itu baru domain. Objek yang hanya ada pemetaan sahaja, yang ada anak panah ni sahaja. So jawapannya 5, 6, 7. Ni 4, 5, 6, 7. Baik. Julat. Apa jawapan julat? 8, 9, 10. Image sama dengan julat kan? Iman sama dengan jiwa. So jawapan dia akan samalah 8, 9, 10. Sini pun sama 8, 9, 10. Kebetulan dekat kodomen ni semua dipetakan. So dia akan samalah iaitu 8, 9, 10. Okey, faham tak? Okey. Ada apa-apa soalan? Okey tak ni? Ada. Okay, Cikgu. Okey. Okay, so tadi yang salah, biasalah tu salah kan. Selepas ni ingat balik dan tolong perbetulkan. Okey. Itu adalah konsep yang paling penting dalam menentukan otak, iman, jiwa dan kasih ataupun objek, image, J untuk julat, kita ada domain dan juga kodomen. Baik, seterusnya kita dah faham tentang objek, okay, ni pengiraan. Tapi sebelum tu, cikgu nak masuk kepada satu lagi perkara penting yang dinamakan sebagai jenis-jenis fungsi. Okey. So kalau siapa yang dah belajar, ada berapa jenis fungsi? 4. 4. Ya ke 4? Okey. Apa yang 4 tu? Ni siapa 1 yang 4? kepada 1. 1 kepada 1. Lagi yang kedua? 1 kepada banyak. 1 kepada banyak. Okey. Banyak kepada 1. So kita ulang semula tadi Ana sebut. Yang pertama kita ada beberapa jenis fungsi. Yang pertama nama dia adalah fungsi banyak dulu. Kita buat satu lah. 1 kepada banyak. Okay, apa lagi yang kedua? 1 kepada 1. 1. Ini 2 jenis. Okay, apa lagi? Yang ketiga Banyak pula. kepada Banyak kepada banyak kan? Okey. Yang seterusnya apa tu? banyak kepada 1. Okay. So ni ada 4 jenis fungsi. Tapi dalam banyak-banyak ni mana yang definisi dia fungsi? 1 kepada 1, banyak kepada 1, Cikgu. Kepada 1. Banyak kepada banyak. Okey. So dengar ingat tahu. Apa sahaja dia ada 4 jenis fungsi. Tetapi ianya adalah fungsi hanya untuk 1 kepada 1 sahaja ataupun banyak kepada 1. Cikgu, yang baru join ni kan, cikgu apa maksud banyak kepada banyak ni? Apa maksud 1 kepada banyak? Maksudnya, kalau kita bina diagram, yang satu tu objek. Hanya ada satu objek, ada banyak image. Cikgu maksud dia macam mana? Okay, maksud dia macam ni. Kalau 1 kepada banyak, ni set pertama kan? Ini set kedua. Katalah cikgu ada kat sini kita ada 2 dan 4. Okey. So 2 dan 4, apa yang kita ada adalah katalah 6, 8 dengan 10. 1 kepada banyak ni maksudnya satu image, satu objek ni dia ada banyak image. 2 dapat 6, 2 dapat 8. Yang 4 ni pun kadang-kadang sama. 4 ni akan dapat 8, 4 ni akan dapat 10. Okey, maksudnya yang 2 ni ada satu je. Tetapi dia punya image ada 2. 2 akan dapat 6, 2 akan dapat 8. Okey, maksudnya macam ni. 2 ni akan dapat apa? Akan dapat 6, 2 ni akan dapat 8. 4 pun sama juga. 4 akan dapat 8, 4 akan dapat 10. Maksudnya ini ada satu je nombor. Tapi dia ada 2 image. Ni maksud dia 1 kepada banyak. Boleh faham tak? Satu objek tetapi ada banyak image. Boleh faham? Okey. Boleh.
Okey, cikgu, apa pula contoh 1:1? 1:1 maksudnya macam mana? Maksudnya ada satu objek, ada satu image. 2 dengan 6, 4 dengan 8 ni 1:1. Faham Okey. Faham tak ni? Kalau tak faham bagi tahu. Faham cikgu? Nanti kita akan tengok contoh. Okay, yang ketiga, banyak kepada banyak. Kalau banyak kepada banyak macam mana awak rasa? Banyak lepas tu banyak. Maksudnya ada banyak kat 2, 4 kan. Dia jadi macam kongsi. Yang 2 ni dengan 4, ni katalah ni 4 kan. Lepas tu 2 ni juga dengan 8. Macam tu. So yang 2 ni ada 2 objek. 2 dengan 4 pun ada 2. Yang ni pun dapat 2. So macam banyak dengan banyak lah. Tu pemetaan dia berterabur sedikit. Tapi maksudnya ada banyak objek, ada banyak image. Dia bukan fungsi sebab dia terlalu berterabur. Okey. So yang seterusnya yang keempat tu, banyak kepada satu. Kalau banyak kepada satu, maksudnya macam mana? 2, 4, 6. Ni katalah 1 je. So 2 ni pun dapat 1, 4 pun dapat 1, 6 pun dapat 1. Dia bertumpu. So yang ni dikira sebagai apa? Dia kira sebagai fungsi. Sebab ni banyak tetapi dipetakan hanya kepada satu image sahaja. Boleh faham tak? Faham ke tidak? Laju sangat ke? Beritahu ni. Macam kereta api je. Faham cikgu? Faham cikgu? Okey. Okey, baik. Ini contoh Cikgu tak nak masuk lagi kepada pengiraan. Hari ni memang more kepada pengenalan saja. Baik. Cikgu ada lebih kurang dalam 11 ke 12 minit. Baik. Okey. So dah boleh faham, kita pergi kepada soalan lah. Soalan buku teks. Semua ada buku teks? Ada cikgu? Ada cikgu. Semua ada buku teks. Kita rujuk buku teks sekejap. Ini form. Ni semua form 4 lah ni. Sudah pecahkan sikit-sikit. Ni bab 3 ni bab 3. Sekejap. Banyak sangat folder ni kan. Tak jumpa pula. Ini bukan buku teks, sorry. Ini bukan buku teks. Ini tajuk. Okay, jangan tengok dan stres sebab ini tajuk-tajuk yang awak akan belajar nanti. Nampak susah, senang sebenarnya. So kita jangan serius sangat tau. Belajar ni fun-fun je. Kalau ada problem just beritahu. Okay, baik. Tajuk ni tajuk yang penting untuk fungsi. Formula. Tajuk 3 muka surat 8 hingga 11. Okey. Kita masuklah sikit-sikit dulu Okey. Nampak soalan? Nampak cikgu? Okay. Tajuk apa? Tajuk fungsi. Ni untuk modul bukan buku teks. Nanti minggu depan kot baru kita go through kepada soalan buku teks. Okey. Dalam soalan ni ada berapa jenis fungsi? Berapa jenis? Jenis maksud cikgu ada fungsi fx, nampak tak? Lepas tu ada fungsi gx. Maksudnya ada berapa? 2 cikgu. 2 jenis fungsi. Yang pertama, awak tengok soalan A tu.
Soalan A ni kata cari F dalam keadaan X-nya sama dengan 3. Soalan yang pertama cikgu adalah yang 3 ni apa nama dia? Objek ke image? Objek Image. itu. Image. Ha, Ob- objek ke image? Ingat tau. So lepas ni awak kena ingat kalau dia kata F3 katalah sama dengan 5. Mana objek, mana image? 3 objek. 5 image, 3 objek. Okay. So awak kena faham tau. Yang dalam kurungan ni nama dia adalah objek. Boleh ingat? So 5 ni apa jawapan dia? E. Boleh faham? Okay. Boleh ke? Bagus. Faham dan ingat tau. So dia penting. Baik, seterusnya. Dia kata fx sama dengan, tukar tau. Pemetaan ni tukar kepada sama dengan. So, bila nak mengira dia kena ada sama dengan 5x tolak dengan 9. Baik. So kalau dia kata F3, apa yang kamu kena buat? X ganti dengan 3 je. Bagus. So 5 dalam kurungan 3 tolak dengan 9. berapa? 9 je. 9. Okey. So awak selesaikan. Boleh? Okey. Salin soalan ni dan kita buat sama-sama. Cikgu bantu dulu. Daripada awal tadi awak dah faham objek, dah faham image, itu adalah dalam konsep definasi dia. Kita nak kenal pasti mana objek, mana image. Okey. Okay, apa jawapannya? 6 je. 6. So 15 tolak 9 dapat 6. Okay, bagus. A selesai. Kita balik semula kepada soalan kedua. Cukup Adam Okay. Awak tengok soalan. Diberi fx 5x tolak 9, gx sama dengan 2 tolak 6x. Apa soalannya? Cari apa ni? X. Cari x. Okey. So apa yang kamu kena buat? Masukkan nilai fx sebelah kiri, gx sebelah kanan. Masukkan sekarang. Salin, cepat. Cuba guide. So sebelah kiri cikgu akan ada berapa? Ini nilai dia. 5x tolak 9. Betul tak? Kita gantikan. Boleh faham? Lepas tu kena buat apa ni? Sama dia Kan? sama dengan. Okey. Ganti pula gx. Gantikan. Kau dapat apa? 2 tolak 6x je. Tolak. Okay. Faham. So apa misi kita? Apa mission kita? Cari X je. Cari X. So apa yang awak rasa awak kena buat? Belajar algebra? Ha, tu saya kata. Nampak tak? Soalan ni saya kata tadi daripada awal kita start, cikgu banyak sebut algebra, algebra. Itu adalah tajuk yang paling penting asas kalau macam sekolah rendah kan. Sekolah rendah kita kena power dekat CV. Kena hafal CV. Kalau tak hafal CV, kelautlah sebab tak ada kalkulator. Tapi awak, kalau tak hafal CV, tak apa cikgu. Ada kalkulator ni. Cikgu ada kalkulator ni. Nampak tak? Sebesar-besar ni. Ha, tekan je lah akan dapat jawapan. Itu kalau awak terlupa. Nampak tak kalkulator? Kau tak nampak? Tak keluar Tak je. Nampak. tu. Tu kalkulator tu. Besar-besar kan? Tapi kalau Nampak. tak ada kalkulator, kita kena gunakan cara lain lah. Tapi kalau untuk sekolah rendah, dia tak boleh guna kalkulator. Tapi awak advantage ni daripada form 1 dah boleh guna kalkulator. Tetapi kalau algebra, 5x tambah 3x, awak nak guna kalkulator macam mana? So tak boleh. That's why awak kena mahirkan pada kaedah algebra tersebut. Okay, baik. Maksudnya, dalam keadaan ini adalah dinamakan sebagai persamaan apa? Persamaan apa nama dia? Linear. Betul tak? Cikgu, apa yang kita kena buat ni cikgu? Kita kena buat apa? Kumpulkan X di mana? Sebelah Satu kiri. bahagian. Sebelah kiri. Kiri atau kanan tak ada masalah. Yang penting nak cari X tu berapa. Susunlah.
Ni saya nak refresh balik. Okay, ni bawa ke mana? So apa jawapan dia? Apa yang kita akan dapat? 5x kekal di tempat yang sama. Okay, Tambah 6x je. bagus. So Tambah yang 6x. tolak, yes. So apa jawapannya? 5x tambah 6x cikgu. Selesai yang pertama. Okay. Yang dua ni kena ubah tak? Tak. Baik ke? Tak perlu ubah. Letak kat sini. Yang tolak 9 ni kena ubah tak? Perlu baik ke? Yang tolak 9 jadi apa? Tambah 9. Positif. Tambah 9. Oh, itu 9. So apa jawapannya? 11. 11. 11x sama dengan 11. 11. X berapa jawapannya? 1. 1 je. Okay. So ni algebra juga, iaitu apabila 11 kekal tempat yang sama, ni apa dia punya operasi? Darab bukan? Darab X kita kekalkan. Cikgu nak buang ni, pindahkan 11 ni. Bila pindahkan dapat apa? Per dengan 11. Ataupun bahagi dengan 11. Apa jawapannya? Satu. 1. So cikgu ajar perlahan-lahan. Bukan apa, sebab cikgu nak awak faham. Algebra ni begitulah konsepnya. Sama ada kita nak kembangkan, sama ada kita nak faktorkan, sama ada kita nak selesaikan. Bila nak selesaikan, yang tolak 6 pindah kiri dapat tambah. Yang tolak 9 pindah kanan dapat tambah. Yang bahagi pindah dapat darab. Yang darab pindah dapat bahagi. Itu je. So kalau yang tu awak boleh kuasai dengan baik, cikgu percaya advance awak memang tip top. Superb, awesome, gorgeous, solid. Macam tu kan. Okay, so rasa boleh buat? Okay, kalau boleh buat, cikgu bagi awak peluang untuk buktikan dekat cikgu yang C tu. C macam mana pula solution dia. So kita akan lagi spend ni cepat-cepat. Ada fizik kan? Ada ke? Okay, cepat-cepat. Ni boleh buat 2 minit je. Jom buat sama-sama. Cepat-cepat. Cikgu tak nampak skrin je. Tak nampak skrin? Kalkulator tadi. Kalkulator. Ya, ya Allah. Okay, nampak tak? Okay, nampak je. Yang tadi cikgu kira tu tak dapat lah, nampak eh? Tak nampak eh? Nampak je. La ilaha illallah, tak cukup awal. Baik, last cepat-cepat. So 2, ni nampak tak? Dalam kurungan. Masukkan fx 5x tolak 9. Semua boleh catch up cikgu 6 orang hari ni. Ryan okey, cikgu nampak okey je. Anis okey Anis? Faham apa cikgu terangkan? Izzuddin? Afifah. Okey Afifah? Cikgu boleh ulangkan yang B tu tak? Yang B. Alamak. Kita apa? So yang B cikgu ulang balik. Yang C ni cikgu bantu sikit boleh? Ni 2. Afifah tengok Afifah ni 2. Ni fx cikgu gantikan dulu. Ni 3. Ni berapa ni? Kita buat kurungan Kita akan buat 2 tolak dengan 6x. Okey. So yang ni tolong selesaikan sekejap. Cikgu tunjuk yang C dulu. Okey, ni kena buat apa? Kembangkan kan? Cikgu. Okey, so apa jawapan dia? 10x X. Tolak 18. dengan okay. So Afifah tadi tengok yang C, nanti awak buat balik yang B. Sama je. 18. Sama dengan 3 darab 2, 3 darab negatif 6. So 6 tolak berapa? 18x je. So berbalik semula kepada keadaan asal tadi. Kita nak tukarkan X letak di sebelah kiri. So 10x kekal tempat yang sama. Dia tolak kan? Dapat apa? Tambah 18x je. Yes. So ni dapat tambah 18x. Okay. Sama dengan berapa? 6 tambah 18 je. Yes. 6 tambah 18. Okay. 10 tambah 18 berapa? 28. 28x sama dengan 24 bukan? 24. So x berapa jawapannya? Kita akan buat Hmm. pembahagian. So kalau nak buat perpuluhan pun tak ada masalah, tapi biasanya kita kecilkan saja. Kita akan dapat sifir berapa ni? Sifir 2 dapat 12, 14. Sifir 7 6 dengan 7. 6 per 7. Okey. Sama tak? Kalau Sama, boleh kan, kita jawapan ni kita jadikan dia sebagai fraction. Baik. Okeylah, dah terlebih masa ni. Lagi 2 minit. Okay, baik. Okeylah, itu sahaja kot. Tadi yang mana B? Yang B tadi sebab awak tak nampak tadi. Tolong.
jawapannya 1. Ini buat homework, X jawapannya 1. Awak ikut apa yang cikgu ajar pada bahagian C ni, implement benda yang sama awak buat dekat bahagian B sebab dah masa. Okey, kelas cubalah kelas. Itu saja untuk hari ni. Minggu depan kita akan buat kelas lagi. Soalan ni hari ni tak ada homework, ni pengenalan. Nanti minggu depan baru kita mula buat homework. Itu sahaja. Cikgu akan record juga tadi. Cikgu record benda ni. Cikgu akan